Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan ahli kumpulan akan membentangkan dasar pengurangan sisa pekerja di antara Malaysia dan Singapura. Kumpulan kami terdiri daripada Muhammad Suki bin Hamid, Atirah Sajidah binti Abu Hasan, Nu'aim Syafiqah binti Abdul Wahab, dan saya sendiri Muhammad Amin bin Mansur, dan terakhir Nur Aisyah binti Ali Bakar. Definisi pembuangan sisa pepejal. Sisa pepejal bermaksud apa-apa bahan, skrap atau benda lebihan yang tidak dikehendaki atau keluarannya yang ditolak dan ditimbul daripada penggunaan apa-apa proses. Erti kata lain, apa-apa benda yang dikehendaki dilupuskan kerana sudah pecah, sudah lusuh, tercemar atau selainnya rosak. Seterusnya, pengenalan. Pengurusan sisa merupakan satu aspek yang perlu dititik beratkan pada masa kini. Pengurusan sisa tidak efektif, mengundang pelbagai masalah seperti masalah bau, masalah pemandangan serta masalah banjir kilat. Antara kaedah-kaedah yang dikenal pasti dalam pengurusan sisa ialah menggunakan kaedah guna semula reuse dan kita semula recycle, dan pengkomposan, insinerator, pemulihan dan tapak pelupusan kabus bersih iaitu sanitary landfill. Secara umumnya sisa terbahagi kepada dua iaitu sisa berbahaya dan sisa pepejal. Sisa berbahaya seperti bahan bersifat mudah terbakar, menghakis, bertoksik dan mudah bertindak balas dengan bahan lain. Selain itu, bahan yang tidak bahaya ialah bahan-bahan yang tidak diingini, iaitu bahan buangan seperti biasanya berbentuk pepejal, semi pepejal yang terhasil pada aktiviti harian manusia seperti sisa makanan, sisa buangan sampah dan lain-lain. Terdapat 4 jenis sisa, iaitu sisa kumbahan, sisa terjadual, sisa radioaktif dan sisa pepejal terkawal. Kaedah yang digunakan pakai dalam pengurusan sisa pepejal di Malaysia iaitu reduce, reuse, recycle, treatment dan landfill. Kaedah yang digunakan pakai dalam pengurusan sisa pepejal di Singapura. Pencegahan, minimasi harga tepat pelupusan sampah, menggalakkan penggunaan sumber yang cekap dalam proses pengeluaran, mempromosikan 3R dalam perniagaan dan kediaman. Seterusnya, pengambilan, memaksimumkan pemulihan sumber dari sisa, tingkatkan infrastruktur kita semula, pengurangan sisa ke tenaga, memaksimumkan pemulihan tenaga, meminimumkan abu dan penggunaan tanah. Seterusnya, tanah, meminimumkan sisa ke tapak pelupusan, memaksimumkan jangka hayat tapak pelupusan. Malaysia dan Singapura mempunyai persamaan yang sama dalam mengendalikan sisa domestik di negara mereka. Malaysia dan Singapura berfokus kepada dua teras yang utama, iaitu mengitar semula sisa tersebut ataupun mengamalkan prinsip 3R, iaitu reuse, reduce dan recycle. Malaysia dan Singapura telah mencuba yang terbaik bagi mengurangkan jumlah sampah dengan mengamalkan dua teras itu tadi, iaitu mengamalkan prinsip 3R dan juga mengitar semula sisa tersebut. Berikut merupakan jumlah sampah yang dihasilkan oleh Malaysia dan Singapura. Malaysia mempunyai penduduk lebih kurang seramai 31 juta orang. Penduduk Malaysia menghasilkan sampah dalam masa satu hari sebanyak 37,000 ton, bersamaan 1.25 kilogram bagi satu isi rumah sahaja. Manakala Singapura mempunyai jumlah penduduk sebanyak 5.61 juta orang.
Singapura juga menghasilkan sampah dalam masa satu hari sebanyak 120,000 sampah bersamaan 0.86 kilogram sampah yang dihasilkan bagi setiap isi rumah. Jumlah sampah yang dihasilkan ini meningkat pada setiap tahun. Carta pai ini menunjukkan peratusan komposisi sisa pepejal di Malaysia. Peratusan yang paling tinggi merupakan sisa makanan, manakala peratusan yang paling rendah merupakan sisa daripada kaca. Pada slide ini kita dapat lihat kadar kitar semula di Malaysia dan Singapura. Dapat dilihat peratusan bagi kitar semula di Singapura adalah lebih tinggi berbanding Malaysia. Seperti yang saya katakan tadi, Malaysia dan Singapura mempunyai teras yang sama, iaitu kitar semula. Apa itu kitar semula? Kitar semula adalah aktiviti memproses barang yang telah dipakai menjadi barang yang baru yang boleh diguna pakai. Contohnya seperti yang kita lihat di pasaraya atau taman-taman mempunyai tong sampah yang disediakan secara berasingan, iaitu tong sampah untuk kertas, tong sampah untuk botol kaca, tong sampah untuk aluminium dan sebagainya. Jadi, konsep 3R diperkenalkan bagi mengendalikan bahan-bahan yang telah diasingkan tadi menjadi barang yang baru. Manfaat pembudayaan amalan 3R. Yang pertama, mampu merangsang pertumbuhan ekonomi kerana tidak berlaku pembaziran dalam pengeluaran bahan mentah. Yang kedua, mengurangkan kesan terhadap alam sekitar. Mengurangkan kesan terhadap alam sekitar contohnya pencemaran air dan pencemaran udara. Yang ketiga, menghalang kehilangan sumber. Sebagai contoh, air. Apabila berlaku pencemaran air, kita sebagai penduduk tidak dapat sumber air yang secukupnya. Dan yang terakhir, dapat memanjangkan jangka hayat tapak pelupusan. Apabila banyak sisa pepejal yang dihasilkan, semakin pendek jangka hayat tapak pelupusan tersebut dan sebaliknya. Reduce adalah pengurangan dalam pembelian barang. Kita perlu menghadkan pembelian barang kita dengan membeli apa yang perlu sahaja. Selain itu, kita juga tidak digalakkan untuk membeli barangan yang jarang dipakai. Barangan yang sesuai dibeli juga adalah barangan yang boleh dikitar semula. Contohnya, beli barangan di dalam botol macam shampoo. Botol tersebut boleh dikitar semula. Selain itu, kita elakkan daripada berlaku banyak pembungkusan semasa membeli barang. Reuse bermaksud guna semula. Contoh barang yang boleh diguna semula adalah macam bekas, boleh digunakan untuk menyimpan lauk-lauk dan makanan. Lepas tu, selalu kita pergi pasar raya, selalu ada beg plastik, kita boleh gunakan semula semasa pergi membeli barang dan sebagainya. Recycle adalah menyitar semula. Seperti mana yang kita selalu lihat, jiran-jiran kita mesti ada yang menggunakan tayar untuk dijadikan sebagai hiasan di halaman mereka. Selain itu, mereka juga menjadikan botol sebagai hiasan dan macam-macam lagi. Perbezaan antara Malaysia dan Singapura melalui beberapa kaedah pelupusan akhir sisa pepejal yang bergantung kepada kewangan sesuatu pihak berkuasa tempatan dalam negara. Di Malaysia telah mewajibkan kitar semula sisa pepejal isi rumah secara berperingkat. Berdasarkan peraturan di bawah Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan awal 2007, antara kemudahan kitar semula yang disediakan oleh pihak kerajaan ialah penyediaan pungutan sisa pepejal secara berperingkat. Sisa pepejal tersebut dihantar ke tempat pelupusan sampah. Di Singapura pula, Singapura telah melancarkan tindakan untuk mengurangkan sisa yang dihantar ke Pulau Semakau sebanyak 30% menjelang tahun 2030.
Pelan induk itu menetapkan langkah yang boleh diambil negara bagi mencapai matlamat membangunkan Singapura yang mapan, cekap sumber dan berdaya tahan iklim. Antara kemudahan kita semula di Singapura ialah menubuhkan kemudahan kita semula sistem elektronik bagi perkakas rumah besar seperti bateri dan juga lampu. Selain itu, menukar abu pembakaran kepada bahan binaan. Selain itu juga, penubuhan kemudahan sistem elektronik dan akhir sekali ialah penubuhan kemudahan kita semula e-sisa bagi perkakas rumah seperti peti sejuk, bateri dan banyak lagi yang digunakan dalam rumah. Seterusnya ialah kaedah pelupusan kambun bersih atau lebih dikenali sebagai sanitary landfill di Malaysia. Dalam kajian ini, kami meniti beratkan pengurusan sisa pekerja kerana sisa ini paling banyak dihasilkan setiap hari dan kebanyakannya berlaku dalam aktiviti harian. Di Malaysia, pada tahun 2002, 17,000 tan sisa pekerja dilupuskan setiap hari di semenanjung Malaysia. Dijangka pada tahun 2020, penghasilan sisa pekerja mencecah 30,000 tan sehari. Namun demikian, penemuan terkini mendapati jumlah pembuangan sisa pekerja hampir mencecah 27,000 tan sehari pada masa kini. Kaedah pelupusan sisa kambun bersih sisa pekerja ini diperkenalkan di England pada tahun 1212. Ia merupakan kaedah pelupusan sisa pekerja yang paling murah dan memuaskan, tetapi boleh mengundang bahaya sekiranya tidak diuruskan dengan baik. Dengan itu, sisa akan ditanam secara berlapis-lapis dan teratur juga teliti untuk mengelakkan berlakunya pencemaran air bawah tanah dan sebagainya. Seterusnya ialah sistem pekerja ditanam ke dalam tanah untuk mengelakkan berlakunya pencemaran liket dan gas metana. Terdapat sebanyak 296 tapak pelupusan sisa pekerja yang beroperasi, manakala sebanyak 131 lagi tidak beroperasi. Hanya 7 tapak pelupusan sanitari yang bersera alam yang beroperasi, selebihnya beroperasi secara pembuangan terbuka atau lebih dikenali sebagai open dumping. Hal ini kerana tapak pelupusan sisa pekerja di Malaysia tidak mampu menampung jumlah sampah yang dihasilkan. Terdapat 3 prosedur asas kambun bersih. Yang pertama ialah menyebarkan bahan-bahan sisa pekerja, iaitu bahan sisa dilonggarkan sehingga mencapai bahan-bahan sisa ketinggian 1 meter atau 3 kaki. Yang kedua ialah memadatkan bahan-bahan buangan, iaitu dipadatkan menggunakan jentera besar seperti jentolak dengan bahan buangan sebanyak yang mungkin dengan membentuk lapisan-lapisan nipis. Yang seterusnya ialah ditutup dengan lapisan tanah bagi mengelakkan masalah bau, serangan serangga perosak dan juga tikus. Bahan sisa terpadat ini akan membentuk sel sampah. Gambar-gambar rajah ini merupakan contoh-contoh prosedur asas kambun bersih yang melalui 3 peringkat dan akhirnya membentuk sel bahan sisa yang telah lengkap. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atira Sajidah binti Abu Hassan akan meneruskan pembentangan mengenai tugasan yang kedua, iaitu persamaan dan perbezaan dasar sisa pepejal antara negara Malaysia dan Singapura. Seperti yang dijelaskan oleh rakan saya sebelum ini, perbezaan antara Malaysia dan Singapura dapat dilihat dari segi kaedah pelupusan sisa pepejal, iaitu di Malaysia menggunakan kaedah pelupusan kampus bersih. Oleh itu, saya akan menerangkan pula mengenai kaedah pelupusan sisa pepejal yang telah digunakan di negara Singapura. Jika kita menyebut sahaja tentang tapak pelupusan sampah, anda pasti terus terbayangkan persekitaran yang busuk dengan timbunan sampah yang menggunung dan penuh dengan binatang kotor seperti burung gagak, tikus, ulat dan lipas. Jadi sebelum saya berkongsi dengan lebih lanjut mengenai salah satu sistem pelupusan sampah yang terbaik di dunia, mari kita lihat dulu suasana persekitaran di tapak pelupusan sampah yang tipikal dalam benak fikiran kita. Jika kita lihat dalam slide, gambar yang pertama itu adalah merujuk kepada tapak pelupusan sampah di negara kita, iaitu di Malaysia. Sekarang cuba lihat pula gambar yang kedua, gambar di sebelah. Adakah anda percaya jika pulau yang kelihatan seperti sebuah pusat peranginan dan sememangnya menjadi tarikan pelancong kerana terumbu karang serta air biru yang jernih ini sebenarnya adalah sebuah tapak pelupusan sampah?
Jadi, mari kita lihat salah satu sistem pelupusan sampah yang terbaik di dunia yang terletak di negara Singapura. Bagaimanakah Garden City Singapura mengendalikan sisa domestik mereka? Secara umumnya, Singapura dikenali sebagai bandar taman di dunia. Dengan pertumbuhan penduduk dan semakin banyak sampah isi rumah, cara membuang sampah dengan betul adalah isu penting yang dihadapi oleh bandar Singapura. Untuk menyelesaikan masalah ini, kerajaan memikirkan pelbagai kaedah dan akhirnya mereka membina pulau sebenar yang merupakan tapak pelupusan luar pesisir ekologi pertama di dunia. Pulau ini bahkan menjadi tarikan pelancong yang popular. Di landfill yang direka khas oleh jurutera dan ahli alam sekitar dari Agensi Alam Sekitar Negara NEA Singapura. Singapura mempunyai penduduk kira-kira 5.61 juta. Rata-rata penduduk mengeluarkan kira-kira 0.86 kilogram sampah setiap orang pada setiap hari. Sampah ini dibuang dan diangkut ke tempat pembuangan laut. Landak Semakau adalah tapak pelupusan pertama dan satu-satunya di Singapura di luar pulau-pulau di selatan Singapura. The Straits Times menyatakan bahawa kadar kita semula keseluruhan Singapura adalah sekitar 61%. Sampah yang tidak boleh dikitra semula perlu diproses secara berbeza. Di Singapura, pembakaran adalah kaedah terpilih untuk menangani sampah seperti ini. Bahan sisa pepejal, selepas ia telah dipisahkan dengan betul, ia akan dihantar ke kilang WTE untuk pembakaran. Di Singapura yang kekurangan tanah, loji pembakaran sisa tu tenaga WTE menawarkan penyelesaian teknikal yang terbaik dengan mengurangkan jumlah sampah yang cekap untuk menjimatkan ruang pembuangan sampah. Loji pembakaran Singapura menggunakan sistem pembaziran tenaga WTE. Ini bermaksud bahawa elektrik dihasilkan dalam proses pembakaran. Berikut adalah gambar rajah proses khas sistem WTE. Semasa proses pembakaran, wap dihasilkan. Wap ini bertukar turbin yang seterusnya menghasilkan tenaga elektrik. Ini adalah proses penukaran tenaga. Kilang pembakaran telah dilengkapi dengan sistem penapisan yang mengeluarkan bahan pencemar dari asap yang dihasilkan. Dengan cara ini, semua yang keluar dari kilang pembakaran adalah udara bersih. Dan yang terakhir, ada abu daripada pembakaran yang perlu dibuang. Semua abu dikumpul dan diangkat ke tempat pembuangan sampah Semakau, tempat pembuangan sampah tunggal di Singapura. Bagaimanakah ia berfungsi? Jumlah sampah yang dihasilkan di Singapura adalah sekitar 17,000 tan sehari, di mana 56% dikira semula. Pulau Semakau adalah pulau buatan manusia yang penuh dengan sampah. Di bawah pulau buatan ini seperti taman. Hampir 10 juta tan sisa terbakar di kebumi. Oleh kerana kejayaan pelindungan alam sekitar, ia menjadi tarikan pelancongan yang begitu popular. Yang terakhir daripada saya, mari kita sama-sama melihat video yang telah disediakan. Video mengenai keunikan Pulau Semakau yang begitu mengagumkan, iaitu pulau sampah yang terbaik di dunia. What I'm about to show you will blow your mind just like it blew mine! See, I'm here with my girlfriend, vacationing on a nice island off the coast of Singapore. It's pretty, it's clean, it's nice. But what if I told you that this nice island is made of trash? I kid you not, Singapore is so clean that even their trash island looks like this. Not this or this. They take the entire country's garbage. They burn it, collect the ashes, and ship to a man-made island to bury in special waters. All of this while keeping nature clean. It doesn't smell at all, it doesn't hurt the environment, the corals are still alive, the animals are still around, and the jungle is still green. People even come to take wedding photos at a landfill. In many countries, landfills are painful to look at and to visit. This is why everybody needs to see this, because the people of Singapore have made a landfill feel like a resort. That's 1 minute. See you tomorrow! Jelaslah bahawa pengurusan sampah secara domestik sangat penting untuk memastikan pencemaran tidak berlaku. Malaysia perlu mencontohi negara Singapura yang berstatus negara maju.
yang jauh ke hadapan dalam pengurusan sisa pekerjaan mereka. Selain pengurusan sampah domestik secara efisien, Malaysia juga perlu sedar tentang kepentingan kita semula dan kesan sekiranya amalan kita semula tidak dipraktikkan di Malaysia. Sekian, terima kasih.